Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Apa khabar semua? Selamat petang. Bersua kembali dalam sesi yang nanti-nantikan, sesi panas, sesi kopi panas. Kopi panas bersama dengan saya, Nasrul Hadi, Vice President untuk Richworks International Sdn Bhd. So, terima kasih kepada anda. Hai bos, hai Cik Haris Ismail 21. Terima kasih. Hai. So, kita bersiaran seperti biasa pada tepat jam 5.30 petang setiap hari. Setakat ni Alhamdulillah kita try untuk meet the target. So, tuan-tuan dan puan-puan, bagi mereka yang baru menonton, saya nak cakap, apa khabar? Sihat ke? Tengah buat apa tu? Tengah makan ke? Tengah siapkan kerja? Atau baru habis solat ke? Tak kisah apa saja yang anda tengah buat, saya doakan anda sentiasa berada dalam lindungan Allah SWT dan anda sentiasa gembira, happy. Okey. So, saya nak minta bantuan anda. Boleh bantu saya? Bantu saya untuk bagi tahu adakah suara saya jelas dan adakah visual saya jelas. Jika kedua-dua ni jelas, saya nak anda bantu saya juga. Tulis itu jelas. Tulis itu jelas. Visual jelas, audio jelas, dan saya nampak bergaya ke, nampak kacak ke, nampak handsome ke. Tulis kat situ, tulis. Kopi panas, yes. This is a sesi kopi panas. Bersiaran secara langsung dari Rich Q, iaitu dari Office HQ Richworks di Seksyen 13 Shah Alam. Ya, Puan Nora sihat-sihat. Alhamdulillah Puan Nora. Suami sihat, suami. Ada dekat Malaysia ke dekat offshore? Kena tahu juga tu, kena check. So, macam mana? Okey, jelas? Okey, nampak berenergi. Yes, betul. Kita sangat berenergi pada hari ini sebab kita nak beri yang terbaik. Dan jika segalanya jelas, saya nak minta bantuan anda yang kedua. Berapa bantuan? Yang kedua. Tolong saya tekan love dengan like laju-laju. Tekan love dengan like laju-laju. Mungkin wow juga. Yang emoji nangis tu tak nak, sedih tak nak. Saya nak anda tekan love dengan like. Laju-laju. Love dengan like laju-laju. Tuan Mizan, apa khabar Tuan Mizan Maidi? Adakah akan join Nak Ubah Hidup minggu ni? Tuan Muhammad Sabri baru balik kerja katanya. Terima kasih. Tuan Ihsan Abrahman, penonton setia. Cik Nur Shah pun terima kasih. Tekan love dengan like banyak-banyak. Anda di Instagram Richworks Official. So, kalau semua dah tekan love dengan like, saya nak minta bantuan yang ketiga. Boleh bantu saya? Tolong share live ni. Tolong bagi sebarkan live hari ni. Sebab hari ni topik yang sangat best. Kita nak cerita lagi pasal duit, cuma angle yang berlainan, yang kita rasa bagus sebab dia akan melibatkan duit dan juga accountancy. Esok Rich Q kena datang pukul berapa untuk sesi best, betul? Esok untuk sesi best Cik Juliana Muhammad Ibrahim. Yes. Pendaftaran dibuka seawal jam 7.30 pagi. Cik Juliana Muhammad Ibrahim untuk sesi best. So, kalau esok you nak datang untuk sesi best, betul? Sepatutnya untuk sesi best lah. Itulah, saya tak tahu dia datang untuk sesi apa. Tapi esok memang kita ada sesi best. So, tolong, terima kasih belanja love. Kita ada tim kita cakap terima kasih. So, tolong invite orang lain untuk join sesi live ni. Tolong invite semua peserta lain untuk datang, semua grup lain. Sihat saja, join NUH dan next EFP. Wow, terima kasih Tuan Mizan. Terima kasih. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, hari ni adalah 21 hari bulan Januari. Sedar tak sedar, celik tak celik, kita basically esok ada sesi best. Alhamdulillah, sesi best yang saya rasa yang pertama untuk tahun 2020, yang mana sesi ni adalah sesi best ni adalah Business Evaluation Session and Transformation, yang mana sesi ni dikondak secara bergilir-gilir oleh 3 VP yang kacak bergaya. Salah seorangnya saya, Tuan Raziman, dan of course Tuan Hafiz Jasmi, pengetua sepaya kita. So, esok siapakah yang akan run? Nantikan kejutannya. Kita memang biasa bagi kejutan. So, kita nak anda datang je esok untuk sesi best yang pertama kali, buat julung kali kita anjurkan untuk tahun 2020 ni. Yang mana tahun lepas kita dah run sesi best ni, saya rasa hampir 50 session kita dah run tahun lepas. Sangat berjaya, Alhamdulillah. So, kita akan continue lagi sesi tu untuk tahun ni. Buat pertama kalinya sesi best. So, bagi anda yang nak join, saya rasa sempat lagi join. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Tuan Nizam Arjuna, sahabat lama. Bawang goreng Mak Leha, tak sedap saya.
So bagi anda yang nak join sesi best, saya rasa boleh lagi, tak silap saya boleh lagi. Just walk in, datang saja esok dan daftarlah. Team minta tolong post untuk sesi best esok. Mungkin ada lagi yang nak mendaftar. Okay? So, adakah anda ready untuk sesi pada petang ni? Siapa ready angkat tangan, say I. Tulis situ I. Tulis situ I, sesi untuk petang ni. Saya betul-betul menyambut baik kalau anda punya participation, anda punya penyertaan, anda punya energy, anda punya activation dekat sesi hari ni. Yes, tu team kita dah post www.richworks.com/best. Sila daftar dulu, jangan walk in terus. Lebih bagus anda daftar di www.richworks.com/best. Datang untuk sesi best ni sebab kita sangat-sangat best sesi ni. Yang mana kita ada perkongsian, yang mana sesi ni adalah percuma. Kita beri tambah value, added value kepada anda di Richworks. Betapa sayangnya kami di Richworks, kami siap bagi sesi percuma kepada anda. So tak ada alasan untuk mengatakan di Richworks kami tidak ada sesi khas yang akan bantu anda untuk hadapi cabaran perniagaan untuk tahun 2020 ni. So kalau boleh kita nak jumpa lebih ramai lah untuk sesi esok. Okay, so tuan-tuan dan puan-puan, basically kita hari ni nak belajar apa? Okay, siapa ready? So kalau anda ready, ada dua benda anda kena buat. Okay, yang pertama, anda kena tekan love dengan like banyak kali. Love dengan like banyak kali. Tekan love dengan like banyak kali. Dan yang kedua, saya nak anda tulis itu ready. Ready untuk konten pada hari ini. Boleh? Untuk apa perkongsian pada hari ini, sharing pada hari ini yang saya rasa akan sangat memberi manfaat kepada anda. Yang kami dah sediakan khas untuk anda di Facebook Richworks dan juga di Instagram Richworks Official. So, are you ready? Tulis itu ready sebelum saya mulakan. Boleh? Boleh? Anda di Facebook ni macam tak hidup je. Tulislah situ ready. Okay. Di Instagram dah start tulis ready dah. Cik Lizrin Collection. Bagus. Tulis itu ready. Di Facebook ni ada lagi ke tak? Ni ada ke tak orang dekat Facebook ni? Macam tak ada je. Tu Miss Catherine Qpack, Titan kita baru je berjaya dipilih menjadi Titan. Terima kasih, tahniah. Okay, so di Instagram dah ada ready. Di Facebook ni tak ada ready pula ni. Okay, apa topik untuk hari ni tuan-tuan dan puan-puan? Okay, topik untuk hari ni adalah tentang 5 perkara yang peniaga ataupun usahawan, business owner perlu tahu tentang urus duit dan akaun perniagaan. Panjang tajuk dia hari ni, tapi nak dipendekkan adalah 5 perkara anda sebagai business owner perlu tahu tentang urus duit dan tentang perakaunan. So basically, apa anda perlu tahu tentang urus duit? 5 perkara tentang urus duit, tentang accountancy. So hari ni saya akan share tentang itu. So Tuan Muhammad Ming, tolong tag anda punya geng Spire dan siapa Titan. Tuan Razikin, wow, Otai ni bos cinta 2 mall. Ada pula tengok. Segan saya, bos pun, Otai pun tengok live. Tolong tag anda punya geng Titan. Tag geng Titan anda. Tag geng Titan anda untuk tonton live pada kali ni dekat Facebook tu dan di Instagram. Okey. Boleh? Ready? Okey. Ready. Yang pertama, kalau yang pertama tulis itu satu. Tulis satu panjang-panjang. Tulis satu panjang-panjang dan saya akan share. Poin yang pertama tentang 5 perkara. Tahniah Tuan Kuk Syafi. Tuan Kuk Syafi, terima kasih. 5 perkara usahawan perlu tahu tentang urus duit dan perakaunan. Ready? Okey. Yang pertama tuan-tuan dan puan-puan, yang pertama, okey. Yang pertama adalah the golden rule. Golden rule dia adalah jangan rompak duit bisnes. Jangan rompak duit bisnes. Apa maksud dia? Apa maksud dia tu? Jangan rompak duit bisnes. Bila kita cerita pasal rompak adalah pemahaman yang salah adalah tentang bila anda buat bisnes, anda, especially kalau anda run enterprise, kadang-kadang senyam bahat pun ada. Dia fikir apa tahu? Dia fikir yang duit bisnes adalah duit dia sendiri. So apa saja duit bisnes yang dia jana, dia consider tu semua duit dia. Sedangkan sebenarnya by right, duit bisnes lah. Duit anda lah. Duit personal, duit bisnes. Ini golden rule lah tuan-tuan dan puan-puan tentang pengurusan cash flow. Sebab kita nak anda urus cash flow dengan betul. Tapi kalau dari awal anda tidak jelas, dia akan jadi isu tuan-tuan dan puan-puan. Cik Noni Homemade live dalam grup mana? Saya live di page Richworks, FB Richworks dan juga Instagram Richworks.
Saya live 2 tempat serentak. Ini di Instagram, yang menegak ni Instagram. Siapa yang landscape, yang portrait ni Instagram. Yang landscape ni anda sedang menonton di Facebook Rituals. Puan Noni. Okay. So first, jangan rompak. Berbalik kepada poin nombor 1, jangan rompak tu. Apa maksud jangan rompak ni tuan-tuan dan puan-puan? Cuba fikir. Mungkin anda akan rasa macam biasa dengar perkataan rompak ni, betul? Maksud rompak ni adalah anda first kali anda tidak ambil gaji. Cakap orang sebelah, tak ambil gaji. Okay, apa maksud dia tu? Maksudnya anda bila tengok dalam akaun bisnes ataupun syarikat, ada duit je ambil. Suka-suka hati je ambil. Suka-suki je orang kata. Tak ada secara berkala, ambil secara tersusun, ambil secara apa tu? Ada ambil secara macam ada jadual lah ambil. Jadual ni macam ambil gaji lah sebenarnya. Ambil suka hati je. Dan yang lebih bestnya tuan-tuan dan puan-puan, siapa nak tahu? Say I. Yang lebih bestnya adalah bila waktu duit banyak, ambil banyak. Bila waktu duit sikit, ambil juga. Bila tak ada duit, tak ambil. Dan salah lah dekat situ. Of course lah, betul. Bila tak ada duit, tak ambil tu betul. Tapi kan macam kelakar, buat bisnes penat-penat. Usahawan kan kerja berapa hari seminggu? Kalau siapa yang biasa hadir ke kelas saya, ini formula yang saya selalu beritahu kepada anda usahawan. Sebagai seorang usahawan, business owner kerja berapa hari seminggu tuan-tuan dan puan-puan? Saya tunggu jawapan anda. Sementara saya minum sikit. Kalau anda usahawan kerja berapa hari seminggu? Usahawan kerja berapa hari seminggu? Usahawan biasanya kerja tuan-tuan dan puan-puan 8 hari seminggu. Mungkin orang cakap, Tuan Nasrul ni tak tahu kira ke? Kata accountant, seminggu kan ada 7 hari. Yes, itu dia Tuan Kuk Syafi dah pecahkan rahsia saya. Memang seminggu 7 hari. Mana datang lagi 1 hari? 1 hari tu anda dalam mimpi pun fikir kerja. Itu sebab saya cakap usahawan kerja 8 hari seminggu. Kerja penat-penat tapi tak dapat duit. Kerja penat-penat masih lagi nak rompak duit bisnes. Tu saya cakap 8 hari seminggu. Bukan 7 hari. Sebab 8 hari ekstra 1 hari tu dalam mimpi pun kerja. Cakap orang sebelah, dalam mimpi pun kau kerja kan. Tak kelakar kan? Memanglah tak kelakar sebab anda penat kerja. Cik Ikin Ashikin 7 hari tak. Usahawan, business owner kerja 8 hari seminggu. Sebab dalam mimpi pun kena kerja. So cakap dengan orang sebelah, umpama mimpi dalam mimpi. Lagu Dhamma Sutra pula. Betul? Selamat petang Cik Salmawati, terima kasih. Tak ada cuti, memang tak ada cuti lah. That's why 8 hari. So, ready? Nombor 1 tadi apa? Nombor 1 tadi saya ulang balik. Jangan rompak duit bisnes. Duit bisnes sendiri. Itu nombor 1. So, ready untuk nombor 2? Ready? 5 perkara hari ni kita share. So, ini perkara kedua, boleh? So, tulis itu 2. Tulis itu 2. Tulis itu 2. So saya nak tengok 2 ni. At least ada 5 orang tulis 2. Dan saya akan bagi tahu poin yang kedua. Tulis itu 2. Tulis 2. Tulis 2. Saya tunggu. Ramai orang tulis 2. Yeah, terima kasih Tuan Syahrul Amin. Ready dia tulis itu 2. Good job. Tuan Azizul Ilmi pun tulis 2. Cik Mimi Azira tulis 2. Tuan Wan Syafiq, doktor kot ni. 2, okey. Yang kedua tuan-tuan dan puan-puan, yang kedua adalah tiada akaun bisnes ataupun syarikat. 5 perkara yang perlu tahu. Maksudnya bisnes perlu ada akaun bisnes. Apa maksud akaun tu? Akaun bisnes atau syarikat tu? Akaun apa yang kita maksudkan ni? Kita maksudkan ni adalah akaun bank. Akaun bank. Tulis itu akaun bank. Akaun bank apa tahu? Bukan akaun saving. Akaun saving ni poyo je. Cakap orang sebelah, akaun saving sama dengan poyo. Maksudnya buat bisnes poyo je. Apa kejadah yang buat bisnes pakai akaun saving? Sebab apa tak boleh buat akaun saving? Kena ada akaun apa tuan-tuan dan puan-puan? Kena ada current account ataupun akaun semasa. Sebab anda kalau buat bisnes pakai akaun saving, dia ada limitation. Terhad. Nak keluar duit ada limit. Nak buat transaksi ada limit. Segalanya terhad. Kalau anda betul-betul serius run bisnes, kalau anda betul-betul seorang business owner yang sangat serius, anda sepatutnya mesti ada account bank dalam bentuk current account.
atau dalam bahasa Melayunya akaun semasa. Okey. So jawapan dia point nombor 2 adalah perlu ada akaun semasa, current account di bank under nama bisnes ataupun syarikat. Jelas? Perlu ada lah. Kenapa perlu ada? Kenapa pula dah perlu ada? Kenapa pula bukan akaun saving? Supaya senang untuk, kan tadi pertama nak elak kita rompak duit bisnes, so kita kena adalah current account ni, dan kita akan nampak lebih credibility. Sebagai contoh tuan-tuan dan puan-puan, apa contohnya? Contohnya anda run bisnes, anda ada klien, dia akan nampak credibility anda hanya dengan tanya bila dia nak buat payment, kena transfer akaun siapa, ke akaun mana. Perasan tak, kalau anda deal dengan someone, deal dengan supplier ataupun deal dengan anda punya vendor, anda nak buat bayaran, tiba-tiba nama akaun tu nama personal. Apa perasaan anda? Rasa yakin ke tidak nak deal dengan business owner tu, atau vendor, atau siapa-siapa anda deal lah? Ada rasa yakin tak? Cuba fikirkan. Cuba fikir secara sejenak. Kalau anda ada vendor ataupun supplier, bila anda nak buat bayaran, tiba-tiba dia bagi akaun personal. Lagi-lagi, bayangkan anda deal dengan satu business entity, dapat invoice nama business entity, betul? Let's say nama Sdn Bhd ke, nama enterprise ke, dapat nama Sdn Bhd, dapat nama entity business yang dah daftar SSM. Tapi bila tengok balik, kenapa kena transfer dekat akaun personal? Lepas tu yang bestnya kan, anda deal dengan staff, dan staff tu pula dia bagi akaun personal dia. Mesti macam pelik kan? Rasa macam pelik. Ni macam tak kena je ni. Dekat situlah bagusnya. Cuba bayangkan kita flip the side. Meaning kita buat ubah. Bayangkan anda adalah pembekal ataupun vendor. Anda bagi, yes, itu dia Tuan Ihsan Abrahman. Dia kata rasa macam kena scam. You sendiri deal dengan orang, you bagi nama akaun personal pula, bukan nama bisnes. Tak bagus kan? Tak bagus. Saya kawan sebelah, tak bagus. So mulakan dengan ada current account atas nama bisnes. Dia akan immediately bina anda punya credibility bila anda menjalankan perniagaan. Sebab kita nak serius buat bisnes. Tulis itu. Tulis. Saya nak anda tulis ini. Bisnes sama dengan serius. Rompak duit syarikat ke orang ni? Yes, betul. Puan Wani Ayub dia cakap. Tengok Cik Mimi Azira cakap tak yakin nak bayar. Cik Lizrin Collection di Instagram pun cakap tak bagus. Tulis itu, business equal to serious. So kalau business buat payment pakai akaun personal, tak serius kan, betul? Terima kasih Dr. Farid Naim. Doktor pun tengok live. Terima kasih doktor. So business sama dengan serius. So dapat tak point yang nombor 2 tu? Dapat? So good job. Saya kat orang sebelah, good job. Tepuk bawah sini, tulis sini, good job. So dah dapat 2 point. Okey? Boleh saya teruskan dengan poin ketiga? Ready? Kalau ready untuk poin ketiga, tulis itu 3. Tulis poin ketiga, tulis 3. Okey, tulis itu 3. Menarik kan? Okey. Poin yang ketiga, saya tunggu 3 yang banyak. Sementara tu saya layan sikit. Ready. Terima kasih Muhammad Halil Husairi. Terima kasih Cik Lizin Collection. Dari awal dia tengok tadi. Cik Irzul 09, terima kasih. Tuan Syahrul Amin, terima kasih. 3 Okey, ready? 3. Okey. Yang ketiga tuan-tuan dan puan-puan. Poin yang ketiga. Bila anda buat bisnes, anda perlu ada sistem perakaunan. Okey, beza sistem perakaunan dengan account bank, dua benda berbeza. Account bank adalah nak rekod duit masuk dan duit keluar. Itu account bank. Tapi kalau sistem perakaunan nak rekod transaksi bisnes, yang buat debit kredit, nak keluarkan profit and loss statement, nak keluarkan account, nak keluarkan ledger, nak keluarkan balance sheet tu, tahu? Tapi Tuan Nasrul, alamak Tuan Nasrul, saya bukan accountant. Saya bukan pandai buat account. Kalau saya beli accounting software tu, saya sendiri kena key in. Inilah maksudnya. Maksud saya sistem perakaunan tu, tengok saya tuan-tuan dan puan-puan, tengok saya. Memang tengah tengok pun. Maksud saya tentang sistem perakaunan adalah, kalau anda tiada keupayaan untuk buat sendiri sistem perakaunan ni, mudah je. Cakap orang sebelah, mudah je.
Hirelah accounting firm. Hire accounting firm. Saya ulang hire accounting firm. Hire orang yang bijak buat account. Bukan hire. Of course anda boleh hire freelancer, tapi saya sentiasa galakkan kalau anda business owner yang serius, ada bajet lebih, hirelah accounting firm, firma perakaunan untuk buat anda punya ledger, untuk buat anda punya profit and loss, untuk buat anda punya balance sheet. Maksudnya tak ada bajet nak hire orang. Yes, tak ada bajet nak hire orang, tak apa. Tak perlu hire orang. Hire orang yang boleh buat account tu. Business, dia ada orang, dia ada firma perakaunan, dia buat business, buat account ni. Dan dia buat account ni, dia pakai sistem. Mungkin anda first time lah, saya ceritalah contoh sistem accounting yang ada. Mungkin dia buat pakai Sage, dia buat pakai UBS, dia buat pakai SQL, dia buat AutoCount, MYOB, QuickBook. Banyak ni semua nama-nama accounting system yang bila anda hire orang ataupun anda hire satu in-house accountant atau in-house account person, account exec ke kerani ke, mereka beli sistem perakaunan tu. Mereka gunakan sistem perakaunan ni nak rekod you punya debit kredit. Dia macam ni tuan-tuan dan puan-puan, tengok saya. Yang penting kita nak dapatkan laporan kewangan, iaitu kita nak dapatkan profit and loss, akaun untung rugi. Nak tahu bisnes kita ni untung ke, rugi ke, ataupun balance sheet, kunci kira-kira. Balance sheet ni yang ada berapa aset kita ada, berapa liability kita ada, berapa modal kita ada. Ini yang saya ajar dalam kelas saya. Saya ada satu kelas namanya EFP, tuan-tuan dan puan-puan, Entrepreneur Foundation Program. Dalam kelas tu saya ajar macam mana usahawan ataupun business owner ataupun staff atau siapa saja yang tidak tahu tentang akaun, saya ajar dalam kelas. Siapa sini pernah pergi kelas EFP? Siapa sini yang dah pergi kelas EFP, bila saya ajar pasal accounting, terus jadi bijak. Tak perlu jadi accountant tapi tahu tentang accounting. Siapa sini ada pengalaman tu? Tulis situ. Dah bijak dah nampak bijak. Dah bijak baca akaun, laporan kewangan. Siapa sini dah start bijak? Tulis situ. Saya nak tahu siapa yang dah pernah pergi kelas saya, hasil daripada pergi kelas EFP, terus pandai baca akaun. Siapa dekat sini ada pengalaman tu? Tulis. Menarik tak? Itu baru poin nombor 3. Boleh ke saya teruskan? Atau you all dah bosan dah ni untuk poin nombor 3 ni? Yes, Tuan Kuk Syafi dia hadir EFP, dia dah jadi bijak. Siapa lagi? Siapa lagi? Sama ke dengan POS system? Bukan, POS system lain. POS system adalah sistem cashier, collect duit. Aku boy lah. Bukan. POS system lain. Tapi ada POS system yang disambung dengan accounting system. Siapa nak lagi? Boleh ke saya sambung lagi poin nombor 4 ni? Macam tak mendapat sambutan je, sekejap naik, sekejap turun. Di Instagram okey. 30 orang continue. Mungkin saya continue di Instagram je. Tengok macam ni. Okey ke tak okey ni? Boleh ke tak saya sambung lagi? Siapa yang dah pernah hadir, nampak bijak? Yes, Puan Umu Husin hadir. Puan Noni Ayub pun hadir. Dekat Instagram ni, siapa pernah hadir program EFP saya? Pernah pergi kelas EFP, accountant terkejut saya tahu mengenai PNL dengan OPE. Yes, gempak gila. Siapa tadi yang tahu tu? Tuan Kuk Syafi, dia accountant terkejut. Tuan Muhammad Sabri belum bijak lagi. Boleh hadir, boleh hadir. Okey, nombor 4, tulis situ 4. Saya sambung lagi. Belum bijak lagi. Cik Hani, Nur Hani, boleh datang. Saya akan ajar macam mana nak nampak bijak. Tengok. Puan Noni Ayub, tertiba penyata bulan 12 dan 12 dah berbeza emah hujungnya. Yelah, sebab you buat sale banyak kot. Okey ke tak okey ni? Boleh saya sambung lagi? Poin nombor 4, sambung. Okey, tulis situ 4. Belum hadir, tak bijak lagi. InsyaAllah, kalau ada peluang hadir, Tuan Syamil Helmi, saya betul-betul boleh ajar anda untuk nampak bijak terus. Okey, ready nombor 4. Okey, nombor 4. Untuk perkara yang anda perlu tahu tentang urus duit dan juga accounting, tentang perakaunan, tentang akaun perniagaan. Yes. Okey, nombor 4 tuan-tuan dan puan-puan. Benda yang anda perlu tahu adalah anda perlu simpan resit dan juga anda perlu simpan resit, perlu simpan voucher bayaran, anda perlu simpan invoice. 3 benda. Voucher bayaran tu payment voucher, PV anda kena simpan, anda perlu simpan resit, anda perlu simpan invoice. So ni 3 benda anda perlu buat.
Datang Brunei boleh. Okey, Cik Lizrin Collection datang Brunei Sebenarnya kejap lagi saya, ini satu benda yang best. Kejap saya nak tanya. Saya ada satu soalan saya nak tanya sekejap lagi, nanti saya tanya. Tunggu dulu Cik Lizrin, ada something kejutan saya nak tanya. Okey, rugi siapa tak hadir. Siapa yang cakap ni rugi siapa tak hadir ni? Puan Noni Ayub, terima kasih. Okey. So, nombor 4 ni, poin nombor 4, berbalik pada nombor 4 adalah bila anda tak simpan receipt, tak simpan invoice, ini perkara yang anda perlu tahu tentang urus duit dan akaun syarikat. Penting simpan receipt, simpan invoice, simpan PV, voucher bayaran ni semua, sebab kalau tanpa semua rekod ni, anda tidak tahu apa jadi dengan bisnes anda. Anda tak boleh buat akaun, anda tak tahu performance bisnes, dia jadi isu dekat situ. Anda tak boleh nak rekod lah bisnes tu. Macam mana nak rekod kalau tak tahu kan? Kalau tak ada dokumen macam mana? Dan nanti kalau kena audit dengan LHDN atau kena audit dengan auditor, macam mana? Kan dah kena lari, dah kena takut dengan lembaga hasil dalam negeri. Saya tak pasti dekat Brunei you all panggil apa. Mungkin you panggil tax office kot, tak pasti, ada nama dia, saya lupa. Dekat Brunei kita panggil apa badan yang collect cukai ni? Mungkin anda boleh bantu saya bagi tahu. Siapa rasa best? Saya dah share ni, poin yang keempat ni. Kena simpan receipt. Nak simpan receipt pun ada skill. Nak simpan receipt pun ada kaedahnya, ada caranya. That's why semalam saya baru run satu kelas, nama dia kelas cash flow, Smart Cash Flow Management, khas untuk business owner. Saya ada ajar macam mana nak file, macam mana nak buat filing, macam mana nak simpan receipt. Saya ajar semalam. Alhamdulillah. Siapa yang datang kelas saya semalam? Siapa datang kelas saya semalam tengok. Tim kita dalam proses nak hantar soft copy semua. So kita akan dalam proses nak hantar. Best Tuan Rizwan Ahmad, terima kasih. Best, terima kasih. Boleh ke tak sambung ni? Ada satu poin lagi, macam tak semangat je. Boleh saya sambung ke? Poin yang kelima. Tulis itu 5. Tulis 5, poin yang terakhir. Tentang 5 perkara yang anda perlu tahu tentang urus duit dan juga akaun perniagaan. Duit bisnes dan juga akaun bisnes. Okey, nombor 5, ready nombor 5. Nak lagi tak? Last, poin terakhir, last, tulis tu 5 last. Terima kasih Cik Lizrin Collection, Cik Syarul Amin, terima kasih. Terima kasih Azizul Hilmi. Sambung last yang terakhir boleh. Tuanku Syafi, terima kasih. Nik Khatami, betul nama Nik Khatami, gempak gila nama dia. Okey, nombor 5. Poin yang kelima tuan-tuan dan puan-puan. Okey, poin yang kelima adalah kenapa kita kena, perkara yang anda perlu tahu adalah kalau anda nak urus duit, nak buat bisnes, akaun perniagaan semua ni, anda perlu tahu apa tahu? Kenapa anda kena buat semua benda ni? Adalah anda mesti nak tahu kos perniagaan dan juga anda nak tahu bisnes anda ni untung ataupun rugi. So perkara paling penting bila anda buat bisnes, anda kena tahu apakah kos anda, dan anda perlu tahu bisnes anda ni untung ataupun rugi. Untung atau rugi, nampak? Kalau untung ada nombor, ada jari. Kalau rugi tak ada nombor. So itu perkara paling penting bila anda buat bisnes. Anda nak tahu bisnes anda ni untung atau rugi. Dan anda nak tahu untung rugi, anda kena tahu kos lah. Itu sebab kemarin saya siap buat satu kelas khas tentang costing tuan-tuan dan puan-puan. Pagi sampai malam. Tim, bawa sini buku saya, buku cash flow dengan costing atas meja saya tu, bagi saya tunjuk sikit apa yang saya buat 2 hari yang lalu. Mungkin ada yang hadir, mungkin ada yang pernah hadir, mungkin ada yang tak pernah hadir. So saya buat kelas tu. Saya just nak share je, just nak tunjuk. Mungkin juga boleh bawa buku EFT saya juga. Okey. So hari Ahad hari tu saya buat kelas sampai malam. Saya ajar kelas ni, Cost Analysis Mastery. Cost Analysis Mastery, saya buat kelas ni. So dia terbalik sikit. Saya baru habis kelas ni, Cost Analysis Mastery. Hari semalam saya buat kelas pagi sampai petang, Cash Flow Management, Smart Cash Flow Management. So 2 kelas ni saya run 2 hari betul-turut. So masih letih lagi, masih lagi jet lag orang kata. Sebab saya balik daripada, kami balik, saya, Tuan Hafiz, Tuan Rat, VP semua, kami pergi ke Shenzhen, China untuk ICM Premier. Balik tu tak rest lagi, terus continue buat kelas, just demi anda untuk share maklumat, share ilmu. So kita memang gila-gila lah kerja tahun ni. 2020 ni memang betul-betul kerja. Terasa betul lah bekerja.
So kita balik dari sesi tu, kita betul-betul kerja. So gempak gila lah. So itu yang kami buat. That's why kami di Richworks memang betul-betul fokus. So itu 5 dia. Macam mana nak dapat buku ni Tuan Rizwan Ahmad? Yes, macam mana nak dapat buku ni? Kena hadir kelas. Kita tak jual buku ni. Sebab kalau kita jual pun kita takut anda dapat buku tu pun susah anda nak basically nak faham, sebab benda tu perlu di guide. Ilmu yang dalam buku ni, ada buku ni, ada konten apa semua ni, kita perlu anda hadir ke kelas. Dia sebahagian daripada package. Bila anda hadir kelas, kami bagi buku ni. So tak adalah mahal sangat kelas ni. Actually agak berpatutan. Kalau anda berminat boleh tulis lah macam mana nak hadir kelas tu. Just tulis itu nak combo. Ni sebab kelas ni kelas combo saya panggil. Classroom ni, Classroom by Richworks, kelas combo. Dia dua kelas ni ada satu harga. Dulu kita jual asing-asing ala kad. Boleh juga kalau nak pergi ala kad. Tapi kalau berminat Tuan Rizwan, boleh tulis itu nak combo. Kita akan ada tarikh lain. Cara nak daftar ke kelas, yes, teknik Hatami. Berapa sen? Tak ada sen. Next kelas bila? InsyaAllah mungkin kita buat Februari kot. Kita try buat Februari. Kita tengah susun tarikh. InsyaAllah saya akan buat lagi Februari kelas ni. Middle of Februari kot. Saya akan buat kelas ni. Kelas cost analysis ni. Dan juga Smart Cash Flow Management. Kita akan buat Februari insyaAllah. Saya akan susun tarikh lain. InsyaAllah kita akan buat. Semalam saya punya student, peserta yang hadir, hampir 200 orang hadir semalam. Alhamdulillah. Hampir 200 orang hadir. Program 2 hari 1 malam. Hari Ahad saya ajar pagi sampai malam. Saya ajar tentang costing, saya ajar tentang pricing. Gila lah, memang blow dia orang punya mind lah. Gila-gila punya saya ajar. Pagi sampai malam, pagi sampai pukul 10 malam saya ajar. So semalam saya ajar dari pagi sampai petang. Tuan Muhammad Sabri nak tahu tentang combo, tulis itu nak combo ataupun PM tim kami. Cakap nak combo. So benda-benda yang saya ajar, 5 poin yang saya share, 5 poin ni dirungkaikan dalam kelas tersebut. Dan juga ada satu kelas lagi sebenarnya saya ajar juga. Saya just share je sebenarnya. Kalau nak datang, datanglah. You all tak datang pun saya okey sebenarnya. Ada yang nak datang, okey je. Basically kami just share apa yang kami mampu. Sebab itu kepakaran saya. Saya adalah seorang chartered accountant. Saya memang ajar kepakaran saya tentang pengurusan duit, tentang pengurusan costing. Dan actually satu lagi kepakaran saya adalah saya pakar tentang taxation untuk SME. SME business, taxation untuk SME, Small Medium Enterprise. Kepakaran saya yang itu. Dan saya juga ada satu lagi kepakaran adalah saya boleh juga ajar banyak benda. Saya boleh tentang HR, saya okey. Basically saya share ni bukan nak tunjuk saya hebat, tapi saya atas pengalaman. Tahun ni saya dah kerja dengan Richworks tahun ke-10 tuan-tuan dan puan-puan. Ini adalah tahun ke-10 saya bersama Richworks. Saya dah 9 tahun penuh. 9 tahun penuh bersama Richworks. Saya dah join Richworks dari 2011. Tarikh saya first day kerja Richworks adalah 3 hari bulan 1 2011. Saya masih ingat tarikh tu. 3 hari bulan 1 2011 saya kerja bersama Richworks. So dah 9 tahun kerja Richworks. So pengalaman 9 tahun kerja Richworks, dapatlah run kelas. Run kelas ni run kelas ni. Run kelas costing dengan cash flow. Itu kepakaran saya. Memang saya cakap saya pakar lah. Kenapa saya cakap saya pakar? Sebab saya ada result. Titan ramai yang dah hadir kelas saya, Spire dah ramai hadir kelas saya, dan Titan Premier pun dah dapat result daripada hadir kelas saya. Hasnuri, pasangan Sabella, pasangan Husmat, Tuan Aizat untuk Kings, Tuan Das Abdul, ramailah. Nak cakap pun terlalu ramai. Premier ramai yang dah hadir kelas saya, PTTI, Cikgu Fana pernah hadir kelas saya. Siapa lagi? Premier ramai dah hadir. Titan ramai dah hadir, Spire dah hadir. That's why saya berani cakap saya pakar sebab saya ada result. Spire tak payah cerita lah, tak habis, tak cukup jari nak bilang dekat Spire tu. Dan itulah kot basically. Minggu ni kita ada Nak Ubah Hidup. Siapa akan join kami di Nak Ubah Hidup? NH Nak Ubah Hidup. So anda akan join saya di Nak Ubah Hidup. Terima kasih. Saya akan ada di Nak Ubah Hidup. Saya akan ada tugasan khas juga di Nak Ubah Hidup, which is 25 sampai 27 hari bulan ni. Dan saya juga akan run minggu depan saya ada run satu lagi program EFP ni. Siapa ingat hamster ni? Siapa ingat hamster ni? Siapa ingat saya punya tagline saya apa? Bangun. Saya busy lah tuan-tuan dan puan-puan. Saya cerita macam banyak gila benda saya buat lah tahun ni. Tahun ni saya betul-betul kerja.
Tahun ni betul-betul kerja. Terlalu banyak kelas saya buat. Basically saya memang betul-betul tahun ni saya memang buat bekerja lah. So saya memang rasa first time, bukan cakap selama ni tak kerja, cuma tahun ni terlalu banyak kerja. Banyak gila kerja. So memang betul-betul kerja. Sebab minggu depan saya akan ada run kelas ni pula, EFP. Saya akan run balik. Hari tu saya run Disember. So tahun ni saya akan sambung buat pertama kali untuk 31 Januari sampai 2 Februari. Saya akan run kelas. Minggu depan Jumaat sampai Ahad minggu depan saya akan run kelas EFP. Saya akan run kelas EFP InsyaAllah. Dan kelas EFP ni yang tadi, topik 5 hari ni yang saya ajar ni, yang saya share lebih banyak lah macam mana nak buat tu dalam kelas tu. Ini bukan sesi menjual saja, saya just nak bagi tahu aktiviti kami. Kalau you berminat, bolehlah tulis situ. Nak combo ke, nak EFP ke, just tulis situlah. Tim saya akan layan lah. Kita dah ada orang daftar pun. Kalau anda datang ke tak datang, kita still akan run sesi tu. Sebab kami memang betul-betul nak share. Dan siapa yang nak datang, of course adalah dia punya komitmen. Dan boleh tanyalah dengan tim saya berapa dia punya pricing apa semua. Saya okey je. You all datang lagi bagus. Tak datang pun saya doakan yang terbaik untuk you all. Basically memang ada orang hadir dan orang ada result. Basically kami okey. Kalau you datang, kami sangat berbesar hati. Sebab saya sangat-sangat siapa yang pernah hadir kelas saya tahulah betapa saya sangat-sangat committed. Saya sangat-sangat committed. Saya sangat betul-betul nak tengok anda berjaya. So mungkin ada yang nak EFP tu, tulis situ nak EFP. Sempat lagi nak daftar, kita ada lagi. Nak EFP, DM nak combo, semua benda lah. Sebab kami di Reshoot betul-betul niat kami, yang pertama kami nak anda bantu anda. Dan kalau saya secara personal, niat saya adalah saya nak anda kaya. Saya nak anda kaya, buat bisnes dengan betul, nampak duit. Dan bila anda kaya, nampak duit, apa hasilnya? Mungkin anda akan nampak, kapitalis betul dia ni, nak suruh orang kaya, terlalu fikir keduniaan. Tidak, tuan-tuan dan puan-puan. Kalau anda ada duit, anda boleh bayar zakat. Anda jadi pembayar zakat. Kalau anda ada duit, anda boleh bersedekah. Dan sebab apa tuan-tuan dan puan-puan, kami di Ritual, kami pernah ada result yang mana apa tahu? Asnaf, sebelum ni dia adalah asnaf, dia adalah penerima zakat. Asbabnya, salah satu ilmu yang kami beri, belajar dengan kami di Ritual, belajar tentang urus duit, belajar EFP, jadi pembayar zakat. Kami ada success story, penerima zakat jadi pembayar zakat. Salah seorangnya adalah Puan Diana Haji Din. Dia adalah kita punya Spire. Puan Diana Spire, dia asalnya keluarga dia sendiri penerima zakat, asnaf zakat, dan sekarang dia adalah pembayar zakat. Itu success story, salah satu success story yang paling win sekali. So itulah kepakaran kami. Kami bantu anda ubah hidup. Dan kepakaran saya adalah bantu anda, bantu para peserta kami daripada asalnya tidak bijak urus duit. Bukan tidak bijak lah, tiada ilmu lah basically. Kurang ilmu untuk urus duit bisnes dengan betul. Costing mungkin berterabur, salah letak harga. Tapi bila hadir kelas yang saya buat, alhamdulillah berubah terus. So tu yang best lah tentang kami, tuan-tuan dan puan-puan. So kami harap anda mungkin ada peluang untuk kami bantu. Anda di Instagram, tolong DM senang. DM kami, macam tim saya Azizul Ilmi ni, tim saya, tolong DM Ritual Official, cakap anda nak program, tulis itu, DM saja, DM kami. Sebab kami mungkin susah nak DM anda sebab dia ada limitation. Tapi boleh tak you DM kami di Instagram Ritual, sama juga di Facebook. PM kami, PM page Ritual, cakap anda nak combo ke, nak EFP ke. Tengok tu Puan Ummu Hussein dengan Puan Noni Ayub cakap story yang awesome, real story, yes. Dia naik dekat saya punya hot seat EFP. It's a real story, tuan-tuan dan puan-puan. So very inspirational. Buat saya menangis atas stage. Kisah tentang dari asnaf kepada pembayar zakat tu. Okay, so itulah yang kami nak share. Sepanjang bulan 1 ni sangat betul-betul kerja. Hari-hari live, sehari live 2 kali. So kita buat yang terbaik. So saya harap dia akan memberi manfaat dan memberi something yang best lah untuk anda di Ritual. So itulah sesi kopi panas hari ini. Short and sweet orang kata, precise, dan kita betul-betul bagi value. So bulan 1 adalah bulan bekerja. Bukan bulan 1 lah, tahun 2020 adalah kami betul-betul kerja sebab kami nak bagi value untuk anda. So terima kasih tuan-tuan dan puan-puan kerana menonton dari mula sampai habis. Saya doakan anda kaya dan berjaya.
InsyaAllah kalau ada kesempatan kita jumpa lagi esok. Saya harap kami boleh terus bantu untuk kongsi segala apa ilmu yang kami ada, dan kami harap anda juga dapat join kami. Boleh? So tawaran istimewa pasal Brunei tu. Okey, sikit lagi saya nak tanyalah, sebab saya ada terfikir. Kita ada buat kelas EFP. Terima kasih Tuan Syarul Amin. Okey, kita sebenarnya kalau boleh ada terfikir, boleh tak kalau saya nak buat kelas EFP dekat Sabah, adakah orang nak datang? Kalau kami nak buat kelas EFP di Sabah, adakah orang nak datang? Saya nak tanya. Agak-agak lah, kalau kami buat kelas EFP di Sabah, ada tak orang nak datang? Tu saya nak tanya tu. Tadi apa tadi nama dia Lizrin Collection tadi. Tuan Syarul, terima kasih Tuan Syarul ingatkan saya. Orang Brunei, kalau saya buat kelas EFP dekat Sabah, adakah orang nak datang agak-agaknya? Kami terbang jauh ke Sabah, ada ke tak orang nak datang? Ada ke tak agak-agaknya? Which is sekarang EFP kami dah ada dah. 31 Januari 31 Januari sampai 2 Februari. Itu minggu depan dekat Shah Alam kami buat. Tapi kalau lah let's say tahun ni kami terfikir nak pergi Sabah, kami buat silibus lain khas untuk Sabah aja, agak-agaknya ada ke tak orang nak datang tu? Tu saya nak tanya tu. Mungkin boleh tag Lizrin Collection tadi, team boleh tag ke dekat Instagram? Saya tak tahu, dia dah hilang dah daripada live ni tadi. Tadi dia ada. Kesian dia tak dengar ni. Nak tanyalah, kalau kami buat kelas di Sabah, macam tak ada je, so tak payah buat kot. Okey je. Kalau kita try lah, kita tanya, kalau kita pergi Sabah ada ke tak orang nak datang? Agak-agaknya lah. So itulah satu soalan yang kami nak tanya. Kalau kami pergi Sabah ada ke tak? Tu jelas tanya. Oh ada, Cik Lizrin Collection ada lagi. Yes, agak-agaknya lah. Adalah tu. Kang buat kang tak ada pula. Tu yang kami nak tanya tu. Cik komen nak ke kami AFP Sabah ke buat. Kita try. Kalau ada baru saya boleh propose dengan bos saya. Kalau tidak saya penat juga pergi Sabah. At least orang Brunei dekat lah sikit. Kami nak pergi Sabah dekat KK. Mungkin orang kata kenapa tak buat kat Kuching, kita buat kat Sabah lah dekat sikit, supaya orang Brunei pun dekat boleh pergi. Mungkin. Tu salah satu planning lah tahun ni. Kita try nak pergi balik ke Sabah. Kita pernah buat kat Sabah 2 kali dulu EFP. Masa tu co-founder kita Haji Jerry buat. So kita mungkin nak buat comeback lah. Comeback ke Sabah, agak-agak ada ke tak? So saya harap, tengoklah nanti macam mana. Okay, so itu saja tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih. Saya ucapkan anda kaya dan berjaya. Saya doakan, dan insyaAllah kita jumpa lagi esok pagi dekat sesi bangun di page saya, dan di Nak Urus Bisnes dan di Close Group EFP. So kami naik balon Kucing pun okey, kami naik balon. Ada balon ke? Okey, itu saja tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih kerana kekal setia bersama Richworks. Jumpa lagi esok insya-Allah 5.30 di Kopi Panas. Take care. Assalamualaikum.